Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala la ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Menghimpunkan kita pada malam hari ini setelah sama-sama menyempurnakan fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahimakumullah, pernah diriwayatkan dalam satu sirah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan satu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat ini Allah Taala ciptakan dengan mempunyai tangan dan jari yang terlalu banyak. Maknanya tangan dan jari dia ada ribuan, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan. Satu malaikat yang Allah Taala ciptakan berbeza daripada malaikat yang lain, dengan mempunyai tangan dan jari yang terlalu banyak. Kemudian tugas dia juga berlainan dengan malaikat-malaikat yang lain. Bila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikat Allah Subhanahu wa taala, apakah yang telah ditugaskan oleh Allah padamu ya dengan tangan dan jarimu yang terlalu banyak itu? Kata malaikat ni, ya Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah untuk mengira, menghitung setiap titisan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula pada saat bumi ini dibasahi dengan hujan, dan ketika itulah aku diamanahkan oleh Allah untuk mengira setiap titisan hujan yang Allah Taala turunkan, dan dalam kerja yang aku jalankan tak pernah pun tersilap hitungan, tak pernah pun tersilap kiraan. Tu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebat kerja yang kamu lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat ni, ya Rasulullah, walaupun aku mampu untuk mengira setiap titisan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi aku tidak mampu untuk mengira jumlah pahala yang Allah turunkan bagi umatmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana mereka berselawat ke atasmu. Maknanya nak cerita pada kita, walaupun malaikat ni dia mampu untuk mengira setiap titisan hujan yang Allah Taala turunkan, tapi dia tak mampu untuk mengira jumlah pahala yang Allah turunkan, yang Allah Ta'ala anugerahkan, kurniakan pada kita ni umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika mana kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritakan hebatnya satu amalan yang namanya selawat. Satu-satunya ibadah yang disempurnakan oleh Allah, yang disempurnakan oleh malaikat dan juga dilakukan, disempurnakan oleh manusia. Bersandarkan satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikatku berselawat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai manusia, kata Allah, perbanyakkan selawat dan salam ke atas kekasihku Habibullah Khalilullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebat ni. Tuan-tuan, saya mengajak diri saya dan mengajak tuan-tuan khususnya pada bulan Rabiul Awal ini untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah hanya dalam bulan Rabiul Awal ni. Betul, pada setiap hari kurang-kurangnya selawat kita 100 kali. Tapi dalam Rabiul Awal ni kita tambahlah jadi 200 ke 300 ke, hanya dalam Rabiul Awal. Masuk je Rabiul Akhir so tak apa, 100 kali sehari tak apa. Tapi khusus untuk dalam Rabiul Awal ni kita perbanyakkan selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat itu Nabi akui kita sebagai umatnya. Dan Nabi insya-Allah akan memberikan syafaatnya nanti di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bagi tahu pada kita, syafaat aku ni bukan banyak pun 3 je. Syafaat Nabi yang ada pada kita nanti di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala ada 3 je. Daripada 3 tu 2 yang terbaik untuk kita. Satu lagi ni kalau ndak silakan. Apa syafaat yang pertama? Syafaat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar. Nabi akan minta pada Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, masukkan semua umat aku ni ke syurga tanpa hisap. Yang itu syafaat yang pertama. Nabi minta supaya umatnya dimasukkan ke syurga tanpa hisap, tanpa bertemu menghadap Allah di mahkamah Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala, tanpa hitungan masuk tu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat ini Allah Taala izinkan. Kata Allah, silakan wahai Muhammad, tapi hanya 70,000 saja yang akan masuk ke syurga tanpa hisap. 70,000 je, bermula daripada zaman umat Nabi Adam alaihissalam sampailah zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70,000 je yang masuk syurga tanpa hisap. Rakyat negeri Perak berapa juta? Rakyat Perak berapa juta? Rakyat Perak lebih daripada 70,000 juta. Ada tak kita di situ rasa-rasa 70,000 ni? Mudah-mudahan kita minta jugalah pada Allah. Dan syafaat tu bertambah lagi. Bila mana daripada setiap seorang daripada 70,000 tu pula boleh pilih pula 70,000 yang lain. Itu syafaat Nabi. Itu syafaat yang pertama. Yang kedua, Nabi minta pada Allah syafaat yang kedua, wahai Allah, bagi umatku yang akan bertemu denganmu di mahkamah Rabbul Jalilmu, akan menghadap denganmu ya Allah, aku pohonkan padamu dengan rahmat kasih sayangmu Ar-Rahman Ar-Rahim, permudahkan urusan mereka, ringankan perbicaraan mereka, singkatkan perbicaraan mereka. Maknanya Nabi minta dipermudahkan, diringankan hitungan hisab itu. Dan ini juga Allah Ta'ala izinkan. Tuan-tuan, bila mana kita menghadap di Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mahkamah Rabbul Jalil, soalan pada kita akan berlangsung sekurang-kurangnya 40 tahun. Setiap manusia akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya di dunia 40 tahun. Lamanya soalan. Lamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Nabi minta dipercepatkan, diringankan. Yang ni syafaat yang kedua. Habis di situ syafaat yang terbaik. Ada syafaat yang ketiga? Ada. Syafaat yang ketiga setelah umatnya semua masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meninggalkan syurga. Nabi tangguh dulu nikmatnya untuk berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takkan ada manusia yang mendapat nikmat yang sehebat-hebat nikmat dalam syurga melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan dulu nikmat syurga tu. Dia ziarah ke neraka Allah Subhanahu wa taala, minta, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, izinkan aku untuk keluarkan umat-umatku yang sekarang ni berada dalam neraka-Mu untuk dibawa mereka menuju ke syurga-Mu, wahai Allah. Nabi tinggalkan dulu nikmat syurga yang akan dinikmatinya untuk keperluan umat-umatnya terlebih dahulu. Minta pada Allah, merayu, kata Allah, aku izinkan wahai Muhammad,
Tapi yang hanya akan dikeluarkan daripada neraka itu hanyalah umat-umatmu yang ada imannya. Walaupun sebesar debu, walaupun sebesar zarah, tapi ada imannya. Maka bawalah, tariklah mereka keluar daripada neraka-Ku dan bawalah mereka menuju ke syurga-Ku, kata Allah. Yang tak ada beriman, dia akan kekal dalam api neraka abada, selama-lamanya. Tuan-tuan bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punyalah kasih, cintanya pada kita, sehingga sanggup menangguhkan nikmat syurga yang Allah Ta'ala anugerahkan pada baginda. Sebab terlalu sayangkan kita yang kata kasih, yang kata rindu, cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita selawat pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selawat itu antara ibadah sunat yang hebat. Bahkan malaikat, di antara malaikat ada 4 malaikat yang akan memberikan jaminan pada kita nanti. Bagi sesiapa di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel memberikan jaminan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kata Jibril, aku akan memberikan jaminan bagi umatmu, bagi mereka yang berbanyakkan selawat dan salamnya ke atasmu. Apa jaminanmu wahai Jibril? Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, di yaumul mahsyar nanti, ketika mana umatmu melintasi titian siratal mustaqim, aku akan memimpin tangan mereka. Aku akan memegang tangan mereka untuk aku bawa melintasi titian siratal mustaqim Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan Jibril alaihissalam. Aku akan pimpin tangan umatmu wahai Muhammad di yaumul mahsyar nanti, ketika mana mereka melintasi titian siratal mustaqim. Tuan-tuan, kalau Jibril yang pegang tangan kita, kalau Jibril yang pimpin tangan kita, maksud dia apa? Lepas tak lepas? Tak ni lepas tak lepas? InsyaAllah lepas, sebab Jibril. Biiznillah, izin daripada Allah. Kemudian kata pula malaikat Mikail, wahai Rasulullah, aku juga akan memberikan jaminan bagi umatmu. Apa jaminanmu? Di yaumul mahsyar nanti, aku akan memberikan mereka minuman daripada telaga Kausar, wahai Rasulullah, untuk menghilangkan dahaga mereka selama-lamanya. Itu malaikat Mikail. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada 2 keadaan, ada 2 suasana yang akan kita rasa dahaga yang sedahaga-dahaganya. Yang pertama, ketika sakaratul maut, memang terlalu dahaga, sehingga kan kalau diberikan minum air, selautan air pun tak akan mampu menghilangkan dahaga ketika mana berada di ambang sakaratul maut. Yang kedua, dahaga yang terlalu dahaga ketika mana berada di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dihilangkan dahaga tu dengan diberikan minuman daripada telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu jaminan Mikail alaihissalam. Israfil juga memberikan jaminan, wahai Rasulullah, aku juga akan memberikan jaminan bagi umatmu. Apa jaminanmu? Aku akan tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah Taala memerintahkan aku mengangkatkan kepalaku di yaumul mahsyar nanti, untuk aku minta pada Allah untuk diampunkan segala dosa umat-umatmu ya Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah baca dalam satu kitab Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub, menyingkap kalbu insan, dalam kitab tu ada cerita tentang penciptaan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ada sekumpulan malaikat yang berada di langit yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak penciptaannya bermula, dia hanya sujud sahaja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Allah Taala memerintahkan, angkatkan kepalamu wahai malaikatku, ketika mana dia masya Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya untuk memohon keampunan bagi keseluruhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkatalah malaikat Israel, ya Rasulullah, aku juga akan memberikan jaminan bagi umatmu. Apa jaminanmu wahai Israel? Wahai Rasulullah, aku akan memisahkan ruh dan jasad umatmu dalam keadaan yang paling lembut sekali, seperti mana aku memisahkan ruh dan jasad para nabi dan rasul. Maknanya waktu dalam sakaratul maut itu dipisahkan ruh dan jasad kita dalam keadaan yang paling lembut, seperti mana Israel memisahkan ruh dan jasad para nabi dan para rasul. Tapi lembut-lembut pun sakit tak? Lembut-lembut pun sakit tak? Tetap sakit, sebab sakaratul maut di antara 4 sakit yang paling sakit dalam dunia. Dalam dunia ni ada 4 sakit yang paling sakit sekali. Yang pertama sakit apa? Sakaratul maut. Dalam dunia ni sakit yang paling sakit sakaratul maut.
Yang kedua, sakit wanita yang nak bersalin. Betul tak ibu? Sakit tak? Sakit. Kita tak merasa tu, lelaki tak merasa. Kita duduk bawah je. Bini kita tingkat 5 buat bersalin. Berperang antara hidup dan mati. Suami lepas sebatang rokok tu je. Orang tanya apa je? Anak yang ke-13. Anak yang ke-12 senang. Mana anak yang ke-13 ni susah mana pula lepas batang-batang rokok. Kalau ada kekuatan, temanlah isteri kita. Sebab saat itu memang isteri memerlukan sokongan, bantuan daripada suami. Betul? Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan beramal dengan suratul Fat ayat 1 atau sampai ayat 2 ataupun sampai ayat 5, yang ini kita gunakan untuk buat air selusuh. Air selusuh tu dia guna suratul Fat. Ayat 1 sampai ayat 7 pun boleh, 1 sampai 5 pun boleh. Kemudian tuan-tuan letakkan tapak tangan tuan-tuan di ubun kepala isteri kita. Letak, kemudian tolak sikit, jangan kuat sangat, kalau tolak jatuh pula daripada katil. Tolak sikit di ubun kepala, tekan sikit, niat dalam hati ni, ya Allah, aku mohon pertolongan bantuan daripada Allah untuk permudahkan urusan perjalanan keluar anak aku. Itu je. Letak sikit, tekan sikit, jangan tekan kuat sangat, nanti jatuh pula dia. Kalau berani lah. Kalau tak berani, duduk bawah ni, sakokok je, itu je. Sakit tak? Sakit. Sakit yang kedua. Tapi sakit macam mana sakit pun, isteri ni dia tak pernah berhenti bersalin, betul. Walaupun dia khabar dah, lepas bersalin anak yang ke-12, dia bagi tahu dah pada ipar duanya, cukuplah anak yang ke-12 ni, tak lalu dah, cukup dah tu. Tak, tahun depan bersalin lagi anak yang ke-13. Sakit yang kedua. Sakit yang ketiga, sakit lelaki ketika mana dihatankan. Sakit tak? Sakit tambah zaman tuan-tuan. Zaman tuan-tuan bukan zaman sekarang. Sekarang ni ada ubat bius, betul? Zaman tuan-tuan mana ada ubat bius? Ubat bius datang daripada sirih yang dikunyah oleh Tok Mudim, betul? Tok Mudim kunyah sirih, tu hembus je. Hembus. Kita tengok merah. Saya pun pernah merasa tu. Mana ubat biusnya? Sirih tu. Sakit tak? Sakit. Perempuan dia tak merasa tu. Perempuan dia lepas je bersunat, dia boleh manjat pokok dah. Tuan-tuan jangan manjat pokok. Nak keluar rumah pun payah. Betih tuan-tuan kena bubuh dengan minyak nyor, betul? Dan siapa minyak, kalau tak bubuh minyak nyor, besar ini bengkak. Jangan main-main. Dan sakit yang keempat, sakit gigi. Paling sakit gigi, betul? Tuan-tuan kalau sakit gigi, bisin tak boleh, tambah sekarang anak ramai di rumah. PKP tak ada sekolah. Kena pula malam ini, badminton start dah pukul 7.30 ni, Malaysia-Indonesia. Kita sakit gigi, nak marah saja. Tutup TV tu kita. Sakit dah? Sakit. Datang pula masjid. Mudah-mudahan dapat ketenangan di masjid. Nak semayang tu, semayang pula sebelah orang yang takbir tak lepas-lepas. Aduh, kita dah sakit gigi. Dia bagi penampur sekali, lepas pun dia kata, aku dah sakit gigi. Tu. Sakit dah? Sakit yang paling sakit. Tapi jaminan daripada Israel alaihissalam. Dipisahkan roh dan jasad kita dalam keadaan yang paling lembut. Dan pernah dalam satu kitab menceritakan ketika mana seorang tuan guru ulama yang keluar daripada rumahnya untuk menuju ke musolanya, madrasahnya pada malam hari, dalam lebih kurang waktu dalam pukul 2, pukul 3 pagi. Dia keluar pada rumahnya untuk menuju ke musolanya, untuk menuju ke surahnya, untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu dia keluar pada rumah dia tu, dia nampak beberapa rumah yang dia lewati, akan dia lewati ada cahaya yang terang benderang. Dan satu rumah tu dia lihat cahaya itu bukan hanya terang benderang, bahkan cahaya itu naik ke langit Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini hanya boleh dilihat dengan pandangan mata yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata hijab tu dibuka oleh Allah. Mana hijab pandangan tu Allah Taala buka. Allah Ta'ala pilih dia. Allah Ta'ala buka hijab pandangan tu, nampak rumah yang terang benderang, dan salah satu daripada rumah tu cahaya naik ke langit Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hampiri rumah yang pertama, dan pada ketika itu dia lihat tuan rumah tu, penghuni rumah tu sedang membacakan ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tengah baca Quran. Ada cahaya rumah. Sebab tu tuan-tuan, terangilah rumah kita dengan Al-Quran. Bacalah Quran pada setiap hari. Walaupun cahaya kita takkan nampak, betul, dengan mata kasar takkan nampak cahaya. Melainkan Allah Ta'ala buka hijab pandangan mata kita, akan nampak cahaya Al-Quran tu, nur Al-Quran itu. Dia pergi pada rumah yang kedua pula, dia lihat penghuni rumah tu sedang berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cahayanya. Sebab semua bentuk ibadah yang kita buat, akhirnya dia akan jadi cahaya.
cahaya, betul. Ya, apa saja ibadah yang kita buat dia akan jadi cahaya, dan cahaya tu boleh dilihat bila kita mati. Sebab tu bila tuan-tuan lihat jenazah, tuan-tuan ziarah kawan-kawan kita yang meninggal dunia, kita buka, kita tengok, ya Allah, bersihnya muka dia, betul tak? Ya Allah, macam orang tidur je senyum. Yang ni cahaya tu, itu cahaya. Yang itu cahaya daripada amal ibadah yang kita buat. Cahaya di muka dia. Waktu hidup sama je. Waktu hidup muka sama, tak nampak pun cahaya. Tapi waktu dia mati, kita buka, kita tengok, ya Allah, macam orang tidur je, Allah senyum je, bersihnya muka. Ini cahaya daripada ibadah yang kita buat. Sampailah dalam alam barzah, dia tetap memberikan cahaya. Sampailah yaumul mahsyar, dia akan memberikan cahaya pada kita. Rumah yang ketiga, dia lihat penghuni rumah tu sedang mendirikan solat. Mendirikan solat sunat, juga ada cahayanya. Dan rumah yang keempat ni, cahaya tu naik terus ke langit Allah Subhanahu Wa Taala. Dihampiri rumah yang keempat, didengari, diperhatikan penghuni rumah tu sedang berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Sebab tu tuan-tuan, ada tuan-tuan guru yang dalam Rabiul Awal ni, dia tinggalkan ibadah yang lain, hanya khususnya untuk selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia kurangkan ibadah-ibadah yang lain. Amalan-amalan sunat yang lain tu dia kurangkan sikit, tapi lebih dia memfokuskan pada ibadah yang namanya amalan sunat yang namanya selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita perbanyakkan selawat dan salam kita pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sekadar mukadimah, lebih kurang dalam 15 minit. Mukadimah je 15 minit. Tuan-tuan perempuan muslim semak rahmatullah, kita sambung kembali masa membicarakan 5 perkara yang menjadi kekesalan bagi manusia. Kita dah bicarakan pada 2 perkara, ya. Saya baca teruslah yang kelima-lima tu. Takut senang nanti kalau kalau tak habis malam ini, tuan-tuan dah dapat dah yang kelima-lima tu, nak tunggu bulan depan takut lama lagi pula. Ada setengah orang ni minta terus, tak bagi terus yang kelima tu, tak senang, bulan depan tak payah datang dah dia kata. Bukan belah-belah sini. Bukan belah sini, ni belah-belah Amerika. Yang pertama, kekesalan yang pertama, bila waktu di dunia kita tidak memperbanyakkan hidup kita dengan menuntut dan menambahkan ilmu serta beramal dengannya. Itu kita dah bicarakan. Itu kekesalan yang pertama. Waktu hidup kita tak ada usaha untuk menuntut, menambahkan ilmu dan beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, kerugian kita, kekesalan kita bila waktu hidup kita tidak memperbanyakkan amal bakti kita, jasa kita kepada kedua ibu dan ayah kita suatu hayatnya. Ya, itu yang kedua. Maknanya tak ada perkara baik ataupun perbuatan baik yang kita buat pada kedua ibu dan ayah kita. Kekesalan yang kedua. Ini kita sambung kekesalan yang ketiga. Kamu akan merasa kekesalan yang ketiga, kata Rasulullah, bila mana waktu hidup dekat di dunia dulu kamu tidak memperbanyakkan hidupmu dengan amal jariah ataupun melakukan perkara-perkara kebaikan pada jalan fi sabilillah, pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam hidup kita ni kita akan rasa menyesal kalau hidup kita tak gunakan pada jalan-jalan kebaikan. Sama ada kita tolong bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ada jaminan daripada Allah, in tansurullah yansurku wasabit aknamakum, kamu tolong agamaku, aku akan tolong kamu dalam hidup kamu. Sama ada kita menggunakan kekayaan yang daripada kita untuk kita infak, kita sedekah, kita buat derma sumbangan untuk jalan fi sabilillah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya guna apa yang ada pada kita untuk kita berbuat kebaikan. Kebajikan walaupun sebesar zarah sekalipun, sekecil mana sekalipun. Mungkin nilai manusia kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi pesan kepada kita dalam hidup ni, kata Rasulullah, buatlah satu amalan yang pahala itu dia boleh berterusan pada kita walaupun kita mati lama dah. Carilah satu perkara, satu kebaikan yang kita buat bermula pada waktu kita hidup sampai kita mati, pahala itu tetap berjalan pada kita. Yang ini orang yang cerdik lah. Kalau tuan-tuan pernah baca sejarah, saya rasa tuan-tuan pun kenal seorang manusia yang namanya Wan Mat Saman. Betul? Pernah tak dengar sejarah terusan Wan Mat Saman? Tuan-tuan, Wan Mat Saman ni meninggal dah, lama dah meninggal dah. Tapi dia tinggalkan satu terusan tu yang masih lagi diguna sampai sekarang tak? Diguna sampai sekarang. Tuan-tuan tengok, dapat tak pahala pada dia? Berterusan tu pahala tu dapat pada dia hanya dengan membina terusan tu je. Nampak kecilnya. Kita ni nak buat yang besar-besar, sedangkan mungkin yang kecil itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat ada seorang kiai daripada Indonesia, dia pesan pada anak muridnya dengan 5 perkara.
Dia kata ketika mana kamu melihat seekor semut yang berada dalam takungan air, maka ambillah semut tu, letakkan dia di tempat yang selamat. Mudah-mudahan itulah amalan kamu yang paling ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan membukakan pintu rahmat Allah untuk kamu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapa antara kita yang nak buat macam itu? Cakap betul. Nampak semut dalam lopak air, kita ambil keluar ke ada? Tak. Apa barang ustaz, saya benda kecil-kecil ni salah lah. Saya yang besar-besar je. Tu kita. Walaupun sekecil mana pun, tapi di situlah nilai ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buatlah satu perkara yang boleh menjadi keselamatan pada kita, pahala tu perpanjangan pada kita. Ada seorang tuan guru ulama yang ni cerita betul. Dia ada hidup sampai sekarang pun. Dia hidup sampai sekarang ni. Tuan guru ni hidup sampai sekarang. Dia tak cerita pun benda tu, tapi orang lain yang cerita. Tuan-tuan, tuan guru ni dalam pagar rumah dia ada satu tiang TMB. Dalam pagar rumah dia ada satu tiang TMB dalam kawasan rumah dia. Ketika mana TMB datang untuk minta izin untuk dipindahkan tiang yang dalam kawasan rumah dia untuk letak di luar, dia kata jangan. Biarkan tiang TMB itu dalam pagar rumahku. Mudah-mudahan selagi mana ada tiang itu mengalir pahala padaku walaupun aku dah mati. Saya tanya pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada tiang TMB dalam pagar rumah tuan-tuan buat macam mana? Cakap betul. Panggil TMB suruh ubah, cakap betul. Kita telefon, TMB cepatlah. Itu kita. Ubahlah, ada tiang pula dalam pagar. Itu kita lah. Saya lah, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan warak lain. Dia kata biar. Kata orang TMB ni payah betul nak jumpa orang macam ni. Yang cerita orang TMB yang cerita. Saya tak cerita lah TMB mana. Kalau nak tahu, kalau ada makan apa ni, saya cerita lah. Tak ada, saya balik tu je. Dia yang cerita. Akhirnya tuan guru ni dia akui itu betul. Pergi rumah dia memang ada tiang tu sampai sekarang. Kita mungkin tak sama, kita mungkin akan suruh dia ubah tiang tu, suruh tiang minum, dia kata biar, selagi mana dia biar di situ. Mudah-mudahan inilah pahala yang berterusan pada aku bila aku mati nanti. Dan saya ingat juga arwah mak saya, ya, arwah mak saya, dia waktu hidup dia tanam dua pokok yang ada sampai sekarang. Pertama pokok kari pulai, pokok kari itu dia tanam sampai sekarang ada. Orang masuk kari je ambil, masuk kari ambil. Mak saya meninggal dah, mudah-mudahan dapat pahala itu pada dia. Yang kedua, mak saya tanam pokok mengkudu. Ada sampai sekarang. Pokok mengkudu ni buah dia makan, daun dia ibu-ibu guna dalam pantang buat tungku. Kita bini kita tanam apa? Tanam bunga je. Saya tak kata salah, jangan marah. Saya tak kata salah, tapi beza tak bunga dengan pokok? Beza tak? Mana itu? Perkara kebaikan walaupun nampaknya kecil di sisi manusia, tapi nilainya pada Allah besar tak besar. Sebab tu gunakan hidup kita buat amal jariah kita. Ya, buat amal jariah. Yang ada harta, gunakan harta yang ada pada kita. Tuan-tuan, harta yang ada pada kita ni walaupun nilainya jutaan ringgit, tapi kalau belum kita tebus dengan mata wang yang akan kita gunakan dalam alam barzakh, dia takkan jadi manfaat pada kita. Betul, walaupun duit kita ada 3-4 juta, tapi belum kita tukarkan bentuk RM itu pada satu bentuk yang digunakan mata wang dalam alam barzakh, yang namanya pahala, yang namanya amal, dia takkan jadi manfaat pada kita. Walaupun kita mati nanti, kita minta anak kita tanam sekali dengan duit tu. Logiknya macam ni. Tuan-tuan, bila kita ada duit, sekarang ni dah dibenarkan kita merentah negeri. Mudah-mudahan nanti boleh pula dibenarkan kita merentah negara dan sebagainya. Bila kita nak keluar pada Malaysia, kita nak pergi Singapura, apa yang pertama sekali kita buat dengan duit kita? Kita akan tukarkan nilai dia, betul? Singapura dia tak pakai RM Malaysia, betul? Kita akan tukar dolar Singapura. Kita nak pergi Jepun, kita akan tukar RM tu pada yen Jepun. Jepun tak pakai RM Malaysia. Sama juga duit yang ada pada kita, RM yang berjuta yang ada pada kita, kalau kita tak tukarkan mata wang akhirat, guna tak pada kita? Takkan jadi manfaat satu pun pada kita. Maka tukarlah RM itu pada nilai mata wang yang digunakan di alam barzakh, yang namanya amal jariah, yang namanya sedekah, infak, sumbangan derma kita pada jalan fi sabilillah, jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan rasa menyesal sungguh-sungguh. Kalaulah aku tahu, waktu tu tak boleh dah. Tak ada lagi peluang pada kita untuk kembali ke dunia, untuk kita melakukan amal-amal soleh kita, antaranya dengan memperbanyakkan amal baik kita, ya, perkara-perkara baik kita pada jalan fi sabilillah, jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Rasulullah, kalaupun kamu tak mampu nak buat baik, tak apa,
Tak mampu nak buat baik tak apa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan buat jahat. Betul tuan-tuan? Tak semua kita ni mampu buat baik. Tak apa kalau tak mampu buat baik, tapi jangan buat jahat. Itu je, jangan buat jahat. Mudah-mudahan selamat. Kita ni dah tak mampu buat baik. Ada harta kedekut. Ada ilmu pula tak nak kongsi dengan orang lain. Kemudian pula dalam hidup pula tentang pula hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tak setuju dengan hukum Allah, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, ruginya tak nampak, kekesalannya tak nampak dekat dunia, tapi nampak nanti ketika mana kita berada di yaumal mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kekesalan yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana waktu hidup dulu kamu tak ada usaha untuk menyempurnakan solat secara berjemaah. Ni yang keempat. Kamu tak ada usaha untuk menyempurnakan solat secara berjemaah. Sedangkan di situlah terletaknya keutamaan kita dalam solat secara berjemaah. Tuan-tuan, solat ini akhirnya dia akan sampai satu peringkat, satu maqam yang namanya makbul. Makbul. Solat ni dia sampai satu tahap yang kita panggil 27 darjat, tu satu tahap, satu maqam yang namanya makbul. Makbul ni maksud dia macam mana? Makbul ni tuan-tuan ambil dalam salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada segala bentuk dosa dan kemungkaran. Mana mungkin orang yang solat dia baik, solat dia makbul, dia tipu orang. Mana mungkin orang yang solat dia makbul, solat dia Allah Taala terima, dia fitnah orang, dia sakit hati orang. Mana mungkin? Sebab solat itu jaminan Allah, dia akan mencegah kita daripada segala bentuk dosa dan kemungkaran. Maknanya selama kita solat hari ni tapi kita masih jahat, mulut kita masih cerita hal orang, mulut kita masih fitnah orang, mulut kita masih mungkin janji dengan orang, macam-macam, maknanya mesti ada sesuatu yang salah dalam solat yang kita dirikan. Mesti ada sebab. Kalau solat tu tak mampu mencegah kita daripada segala bentuk kemungkaran, pasti ada benda yang salah dalam solat yang kita dirikan. Mungkin salahnya sebab kita tak usaha untuk solat berjemaah, sedangkan kita mampu untuk menyempurnakan solat secara berjemaah. Dan kalaupun tak mampu untuk 5 waktu, carilah waktu yang boleh kita datang surau masjid untuk solat berjemaah. Sebab tu amalan para Rasulullah SAW dan para sahabat diberatkan pada kita. Sebab tu ibu-ibu yang ada suami yang tak nak solat di masjid, paksa dia pergi solat di masjid. Ada satu hadis yang ceritakan pada kita, apa saja kebaikan yang suami buat di luar rumah, pahalanya tu akan mengalir pada isteri yang ada di rumah. Antaranya solat berjemaah. Suami dapat pahala 27 darjat solat berjemaah, isteri yang solat di rumah seorang-seorang dia dapat pahala sampai 27 darjat tu. Maka Allah suami kita suruh dia semayang di masjid. Nak duduk tengok badminton je ke boh? Semayang lu. Apatah lagi kalau kita menyempurnakan solat tu di mana? Di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, solat ini kita tahu dah, solat ini perkara utama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita nak upgrade sikit solat tu. Nak upgrade sikitlah solat tu. Nak upgrade solat. Takkan kita nak solat sama je macam mana kita solat 20 tahun dulu. 20 tahun dulu betul kita solat, bukan tak solat, kita solat 20 tahun dulu. Tapi takkan sekarang ni umur kita dah 60, 50 tahun, solat kita sama macam kita umur 20 tahun. Takkan tak ada upgrade dia, penambah baikannya. Apatah lagi solat sunat berjemaah, solat ni berjemaah, fardu berjemaah ni. Yang peliknya kita ni, kalau kayuh bersiko boleh sampai jauh no. Bukan belah-belah sini, belah-belah Jepun. Kayuh bersiko sampai Sungai Siput, sampai ke Merah Highland. Jauhnya naik bersiko. Saya tanya duduk mana Syekh? Duduk Botani, Gunung Kapat, sampai ke Merah Highland. Hebatnya. Surau pergi tak? Tengok kalau rajin pergi ya. Tu kita. Jauhnya tempat. Saya tak kata salah. Tuan-tuan naik bersiko naik dan jangan kata ada ustaz. Bukan. Saya tak kata salah. Tuan-tuan naik bersiko naik. Tak ada masalah naik bersiko. Tapi datang dulu rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekurang-kurangnya. Kalaupun tak mampu dengan 5 waktu, betul. Mungkin ada antara kita ni yang tak mampu untuk solat 5 waktu di masjid sebab ada kesibukan kita dengan dunia, betul. Saya pun tak dapat juga macam tu. Maghrib isyak saya tak dapat di tempat saya sebab maghrib isyak ni waktu saya mengajar. Zuhur asar pun tak dapat juga, tu waktu kerja. Subuh mungkin, subuh tu waktu yang dapat untuk berjemaah sama-sama dengan sahabat yang satu taman. Itulah masa yang kita nak ambil pun. Itu yang masa kita nak ambil sebab kita akan rasa rugi ni. Sebab tuan-tuan,
Bila kita solat berjemaah, di situlah terhimpunnya rahmat dan kasih sayang Allah. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menunaikan solat secara berjemaah ni diangkat sebagai di antara golongan orang-orang yang baik dalam hidupnya. Sebab tu Nabi pesan waktu kamu hidup dekat dunia, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Sebab orang-orang yang baik ni dia boleh memberikan syafaat pertolongan nanti di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha pada kita untuk solat berjemaah, solat berjemaah. Kalaupun tak mampu pada 5 waktu tu, carilah waktu-waktu yang kita rasa kita boleh berkemampuan untuk hadir solat secara berjemaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pun ada orang tanya, ustaz, kalau kita semayang di rumah berjemaah, pahalanya takkan dapat 27 darjat. Walaupun kita semayang berjemaah di rumah, tetap juga satu. Tetap juga satu. Tu ada hadis yang mengatakan macam tu. Ada pula yang kata itu khilafiah pandangan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau pun semayang berjemaah di rumah, pahalanya tetap satu. Tak dapat sampai 27 darjat. Sebab yang lebih diutamakan adalah di masjid ataupun di surau. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita akan rasa menyesal ketika mana di dunia kita memutuskan tali silaturahim dan tidak ada usaha untuk menyambungkannya kembali. Yang ni yang kelima, memutuskan tali silaturahim. Tuan-tuan, hebat mana pun kita ibadah, tapi kalau kita memutuskan silaturahim, ibadah kita tidak akan melepasi langit yang keempat Allah Subhanahu wa taala. Sebab langit yang keempat, di situlah terletaknya pintu silaturahim. Sebab setiap langit ni dia ada pintunya. Dan langit keempat tu terletaknya pintu silaturahim. Maknanya berhenti di langit yang keempat je. Tidak akan melepasi langit yang keempat. Sebab waktu di dunia kita memutuskan silaturahim. Dan zaman kita ni, antara perkara yang menjadi punca terputusnya persaudaraan, terputusnya hubungan silaturahim, antaranya adalah disebabkan harta yang ditinggalkan oleh mak dan ayah. Yang inilah kena pula tak mengaji pula. Dia abang yang sulung, panggil pun alung, kerja pun alung. Memang dia ambil semua. Yang itu yang tak puas hati, adik ni tak puas hati, adik ni tak puas hati. Berebut. Siapa terputus silaturahim? Abang tak kira. Abang sebagai abang yang sulung, panggil pun alung, sesuai dengan kerja abang pun alung. Harta ni abang agih-agihkan. Tuan-tuan, Piramli dah ajar kita dah 3 Abdul, betul. 3 Abdul. Saya tak setuju. Itu 3 Abdul. Maknanya nak bagi kefahaman tu bukan mudah. Nak bagi kefahaman. Sebab tu tuan-tuan yang ada harta sekarang ni, sebelum kita memejamkan mata tu terpulanglah. Kalau faraid pun Allah Taala terima je. Kalau wasiat pun Allah Taala terima juga. Kalau hibah pun juga diterima. Maka pilihan pada kita. Kalau tuan-tuan nak faraid, tak payah buat apa-apa. Faraid je lah. Esok mati esok, anak-anak faraid habis kita. Kalau nak wasiat pun boleh, tak jadi masalah. Nak hibah pun boleh, pilihlah. Ada orang memilih wasiat. Kalau mak ayah saya dia buat wasiat, dia buat wasiat. Tu pilih, tu pulang mana-mana. Semuanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak nanti kita dah ada dalam alam barzah, dia bergaduh. Tak habis-habis. Tuan-tuan, Nabi pesan tak payah berebutlah tanah dekat dunia ni. Jangan berebut tanah dekat dunia. Kalau bukan rezeki kita tak payah berebut. Jangan sampai memutuskan satu rahim dengan berebutkan tanah yang ditinggalkan oleh mak ayah kita. Antara nikmat berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kamu akan diberikan tanah di antara Syria dengan Yaman. Tuan-tuan balik buka atlas tengok Syria dengan Yaman. Jauh tak? Tu tanah yang dapat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak usah berebut tanah. Jangan jadi sebab itu kita memutuskan tali silaturahim antara kita dengan adik-beradik yang lain. Mana ada usaha pada kita untuk menyambungkan kembali silaturahim. Dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni orang yang suka menyambungkan kembali silaturahim yang terputus. Kalau ada yang bergaduh, mengadu pada Rasulullah, Nabi akan usahakan untuk menyambung silaturahim yang terputus. Itu Rasulullah. Kita ada usaha di situ nah. Kalau tahu adik-beradik kita ni yang bergaduh, kalau kita ada keupayaan, sambungkan kembali tali silaturahim tu. Mudah-mudahan. Sebab rugi nanti bila mana? Rugi nanti bila segala amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada usaha kita untuk menyambungkan silaturahim, tapi adik-beradik kita tak terima, dia tetap dengan keras hati dia. Sekurang-kurangnya nak tunjukkan pada kita, pada orang lain yang kita akhlak kita lebih baik pada dia. Dia tak terima tak apa, tu hak dia, tapi ada usaha kita menyambungkan kembali silaturahim. Sekurang-kurangnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha kita untuk menyambungkan silaturahim. Walaupun dia tak terima, itu hak dia.
Tapi nak tunjukkan kita apa yang Nabi tinggalkan pada kita, apa yang Nabi ajarkan pada kita, sambungkan silaturahim yang terputus. Jangan biarkan sampai mati nanti terputusnya silaturahim. Itu baru kita, belum lagi anak beranak kita yang lain. Kita ni tuan-tuan orang Melayu ni kalau bergaduhnya sampai 7 keturunan tak? Sampai 7. Siap pesan-pesan lagi tu. Ni sebelum mak mati ni mak nak pesan, kamu jangan baik dengan si anu tu. Itu memang musuh mak tu. Kalau boleh jangan buat menantu pun jangan. Kita pesan pula pada anak kita tak? Anak kita pesan pada berapa keturunan nak habis. Berapa keturunan nak habis. Maknanya kita buang tu semua. Maknanya jangan terlalu mengikutkan hati. Tuan-tuan tu kalau kita ikutkan semua yang adalah hati kita. Sebab tu kata orang tua-tua, kalau hidup, kalau ikutkan hati, mati. Kalau ikutkan rasa akan jadi binasa. Maka tepuklah dada, tanyalah iman. Jangan tanya selera. Kalau tepuk dada tanya selera, mentega darah saja. Tepuk dada, tanyalah iman. Itu silaturahim. Habis di situ 5 perkara yang akan menjadi kekesalan bagi manusia. Habis di situ. Masuk dah waktu isyak apa. Tuan-tuan, saya tinggalkan, saya tangguhkan kuliah dengan satu sirah akhlak itu je. Kita nak akhlak Rasulullah, akhlak yang paling mulia Rasulullah itu je sebagai pedoman pada kita. Rasulullah ni tuan-tuan, setiap kali bila dia balik daripada berdakwah, dia akan diberikan minuman oleh isterinya, susu. Aisyah. Nabi akan minum susu, kemudian Nabi tinggalkan separuh untuk Aisyah minum. Dan Aisyah dia akan cari bekas yang Nabi minum. Bibir Nabi di mana, di situ dia minum. Sebab dia suka minum di bekas yang Nabi minum, bibir tu. Bekas minum Nabi tu dia minum. Adalah isteri kita buat macam tu. Kita minum, tinggalkan sikit pada dia, kita bagi dia. Dia minum juga tapi dia cari bekas yang bukan kita minum. Kalau bibir kita sini, dia pusing gelas tu. Sebab ni rokok, dia begitu. Itu Aisyah. Satu hari Nabi minum susu tu tanpa habis. Aisyah merajuk 2-3 hari. Nabi minum susu tanpa habis, tak tinggal. Aisyah merajuk. Nak cerita pada kita juga, kalau isteri kita merajuk, fitrah. Sebab Aisyah juga merajuk. 2-3 hari merajuk. Sampai satu hari dah elok, Nabi tanya, wahai Aisyah, kenapa merajuk? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan satu hari Tuhan habiskan minuman, kenapa tak tinggal untuk saya? Bukankah Tuhan tahu saya suka minum bekas daripada minuman, daripada bekas yang Tuhan tinggalkan? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, satu hari susu yang kamu sediakan untuk aku, susu tu masam, susu tu tak elok. Sebab tu aku minum, habis susu, aku tak nak bagi kamu minum susu yang masam. Tuan-tuan tengok Rasulullah macam mana. Dia minum habis susu sebab tak nak bagi Aisyah minum susu yang masam. Kita, isteri kita bubur garam lebih sikit dalam bulan. Masin. Tu kita. Ayo tahu sikit. Mula. Tu kita. Punya. Tengok Nabi buat macam tu. Tengok akhlak uswatun hasanah. Tak ada lagi manusia. Sebab tu bila Rasulullah wafat, sahabat ni semua cari isteri-isteri Rasulullah, tanya, apa lagi akhlak Rasulullah yang disembunyikan pada kami? Kamulah orang yang paling rapat dengan Rasulullah, kamu tahu, ceritakan pada kami. Aisyah sampai menangis. Cerita akhlak yang paling terbaik. Semuanya akhlak terbaik. Tapi itulah pada aku yang menyebabkan aku mengalirkan air mata. Nak cerita lagi tu banyaklah, tapi sebab keterbatasan waktu yang ada pada kita, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kefahaman kepada kita. Tak ada contoh ikutan yang terbaik melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba elakkan daripada kekesalan atas 5 perkara nanti. Perkara tadi yang ketika mana berada di yaumul masya-Allah subhanahu wa, maka gunalah kehidupan kita untuk beribadah keseluruhan dengan Allah subhanahu wa taala. Kesempurnaan milik Allah subhanahu wa taala. Kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul as. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.